Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Umar melihat Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua-dua orang sedang menangis. Maka Rasulullah SAW kata kepada sahabat, bagi pandangan, apa patut kita lakukan dengan tawanan-tawanan perang ini. Lalu ketika ini, Rasulullah SAW mendengar pandangan yang pertama daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berfikir dalam konteks nak mendapatkan sebanyak mungkin faedah daripada tawanan perang ni. Ikutkan hati memang sakit hati. Ikutkan hati, inilah dia orang-orang yang menghalang dakwah Nabi 13 tahun daripada mula Nabi berdakwah dulu. Tapi Abu Bakar memikirkan kita ni dalam keadaan lemah, dan Madinah pula dalam keadaan ekonomi tidak berapa baik dan sebagainya. Maka Abu Bakar telah memberikan cadangan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ada yang saudara mara kita, ada adik-beradik kita, ada keluarga kita. Maknanya chance untuk mereka ni lembut hati dan masuk Islam tu tinggi. Yang kedua, aku juga melihat ara an ta'khudh minhum al-fidyah. Aku lihat decision yang lebih baik untuk kita buat ialah kita minta duit, minta harta rampasan. Kan, jadi dengan itu fair lah, kita pun mendapat sesuatu sebagai tebusan selama ini kita ini ditindas oleh mereka. Dan dengan itu mereka ni masih hidup, tidak dibunuh, dan harap-harapnya masuk Islam. Sehingga kata Abu Bakar Siddiq, fayakun ma akhadnahu quwwatan lana 'alal kuffar. Jadi dengan duit tebusan yang kita ambil, kumpul, boleh menjadi kekuatan untuk kita ini berdepan lagi dengan kufar. Abu Bakar faham lepas ni akan ada peperangan lagi. Wa asa ayyahdiyahumullah, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat, hidayah kepada mereka ini, fayakunu lana 'adadan. Dan kalaulah mereka ni bos-bos ni masuk Islam, kita ni akan dapat pertolongan yang kuat sebab ni bos. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma tara ya ibn al-Khattab, wahai Umar ibn al-Khattab, what is your opinion? I want to hear from you. Saya nak dengar pula daripada engkau, wahai Umar. Lalu Umar berkata, qultu wallahi ma ara ma ra'a Abu Bakar. Demi Allah, aku tidak bersetuju dengan pandangan daripada Abu Bakar. Umar tak setuju. Walakin ara an tamakkanani min fulan qarib li Umar fa adrib 'unuqah. Pandangan aku ialah aku ini diberikan peluang untuk aku ni pegang leher mereka ni, kan? Dan Umar menyebut satu nama di sini, orang yang dekat dengan Umar. Tak silap saya, abang dia sendiri. Ya, abang dia sendiri itu salah seorang tawanan. Dan Umar kata, aku nak pegang leher abang aku ni dan aku ingin pancung. Dan aku ingin juga sahabat-sahabat yang lain yang ada adik-beradik di sini pun pegang leher mereka semua ni, orang-orang kufar ni, tak kisahlah adik-beradik ke, dan pancung. Umar mencadangkan supaya pancung sahaja semua tawanan ini, dibunuh. Kata Umar, hatta ya'lam Allah annahu laysat fi qulubina hawadatan lil musyrikin. Ya Rasulullah, aku cadang gitu supaya Allah tahu dalam hati kita ini tidak ada satu titik pun kompromi dengan orang-orang musyrikin ini. Wa haula sanadiduhum, dan itu ni semua, itu orang-orang ni semua tu ya Rasulullah, bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang biasa, ini bos-bos dia ni. Inilah kepala-kepala syaitan yang selama ini bukan sekadar tak nak masuk Islam, tapi telah merancang, melakukan konspirasi, komplot ke atas kita semua yang menyebabkan dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini tertahan di Mekah dan di Madinah. Fair enough. Jadi itu poin daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi ada riwayat lain yang menyebut bahawa Rasulullah SAW ketika Umar sebut macam ni, ialah satu pandangan yang agak dahsyat ni, tapi ada poinnya, kan? Dan ketika itu diceritakan dalam riwayat lain, Rasulullah macam memaling sikit muka Rasulullah, seolah-olah macam tak berapa prefer lah nak dengar kata-kata Umar ini, kan? Tapi Rasulullah mendengar pandangan tersebut. Jadi akhirnya Rasulullah SAW katalah, aku lebih cenderung dengan pandangan yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pun berfikir dalam konteks yang sama dengan Abu Bakar. In the end, kita kena decide nak buat apa. Dan kita lihat kita sendiri pun perlukan banyak duit. Madinah teruk keadaan ekonominya. Dan kalaulah kata lepas ni orang Quraisy nak balas dendam kat kita, banyak lagi perang lepas ni, mana nak dapat dana nak berperang ni? Sekurang-kurangnya kalau kita ada dapat wang tebusan daripada semua yang ditawan ini, ada yang menyebut lebih kurang 40 orang lebih, ramai juga. Rasulullah berharap dengan itu menjadi satu dana dan kekuatan bagi semua umat Islam dan menambahkan semangat umat Islam untuk berperang selepas ini. Jadi ini pandangan Rasulullah, dan itu pandangan yang diterima daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ya. Maka dengan itu mereka pun menetapkan berapakah bayarannya. Bayarannya ialah antara 1,000 hingga 4,000 dirham bagi satu kepala. Jadi banyaklah, kalau darab-darab 40 tu agak banyak juga. Jadi akhirnya Rasulullah memilih pandangan Abu Bakar. Cumanya keesokan harinya setelah pandangan tersebut dibuat dan keputusan telah pun dibuat, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Umar melihat Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan kedua-dua orang sedang menangis. Jadi Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau dan sahabat engkau ini menangis berdua? Aku sedih tengok menangis ni. Kalau aku tahu, aku nak menangis sekali." Kata Umar radhiyallahu anhu, rupa-rupanya Allah telah menurunkan satu ayat Quran daripada surah Al-Anfal 67-68 yang sebenarnya menegur keputusan Rasulullah dan Abu Bakar untuk mengambil tebusan, dan menyokong sebenarnya cadangan ataupun pandangan yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu hendaklah dibunuh semua tawanan-tawanan ini. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak dibenarkan bagi mana-mana nabi untuk mengambil simpan tebusan atau guna tebusan ini untuk leverage untuk dapat duit, untuk itu ini dan sebagainya. Tidak dibenarkan untuk buat itu hatta yuskhina fil ard, sehinggalah mereka ini dikurniakan kekuatan dan kekuasaan di atas bumi. Dan kita tahu umat Islam di Madinah ketika ini belum lagi berkuasa, maka tindakan mengambil wang tebusan itu tidak dipersetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyebut, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Kamu buat keputusan begitu sebab kamu fikir maslahat-maslahat di dunia. Kamu fikir untung rugi, kira tolak tambah di dunia. Tetapi Allah menginginkan bagi kamu semua keuntungan di akhirat. Dan dengan membunuh orang-orang yang paling degil menghalang dakwah Allah ini, itulah yang terbaik bagi kamu di akhirat nanti. Wallahu azizun hakim. Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Jadi ini ayat 67 yang menegur tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya itulah yang menyebabkan Rasulullah menangis dan akhirnya membenarkan keputusan Umar. Cuma telah pun dibuat keputusan semalam. Maka akhirnya keputusan semalam itu dimaafkan. Dan ulama menyebut Rasulullah tidak dipertanggungjawabkan atas kesilapan keputusan tersebut sebab belum turun ayat. Jadi keputusan yang diteruskan ialah keputusan semalam, iaitu meminta wang tebusan.